Apple ada banyak yang dijanjikan, tapi dia penuhikan ke dia punya janji tu ataupun sekadar janji manis? Yo guys, welcome to my video. Hari ni kita akan review telefon yang paling sekali orang nak tengok, that is an iPhone 16, ataupun paling orang nak tahu macam mana bila guna telefon tu, since ada banyak yang keluar dekat media sosial cakap telefon ni ada banyak masalah, termasuk aku sendiri. So lepas beberapa minggu gunakan telefon ni sebagai daily driver, aku punya banking dekat sini, WhatsApp dekat sini, aku tangkap gambar, even video pun semuanya dekat sini. So far, macam mana dengan aku punya penggunaan sendiri? Alright, first thing first, kita kena address dulu benda yang Apple sendiri cakapkan, janjikan dan juga overpromise kebanyakan orang kata. Apa benda-benda tu? That is Apple Intelligence yang diorang perkenalkan pada iOS 18. Katanya drown out build untuk Apple Intelligence masuk ke dalam diorang punya operating system. So Apple sebenarnya bukan dia tak letak langsung, ada je sebenarnya dia letak. Contohnya adalah dia punya modes tu, bila korang tukar kepada games, personal dan sebagainya, akan ada mode untuk integratekan bersama dengan Apple Intelligence. Dan tu adalah salah satu benda yang korang akan nampak secara obvious. Tapi benda yang korang expect tu sebenarnya belum lagi sampai eraser ke, dia punya writing tools, dia punya apa lagi, assistant, belum lagi ada. Semua dumb ataupun normal iPhone 15 punya features kalau kau nak tahu. So yang tu kemungkinan kita akan dapat tahun depan untuk dapat full Apple Intelligence. Sekarang memang betul-betul tak dapat. Aku dah install dekat aku punya iPhone 16 Pro Max untuk Apple Intelligence secara developer beta, tapi benda tu aku akan cerita lain kali. Yang ni fokus terhadap iPhone 16 dulu. Is it a good choice untuk korang upgrade kepada version kali ni instead of pergi ke arah Pro terus, ataupun mungkin tak perlu nak upgrade langsung? Apa yang aku patut cakapkan adalah ada a few things yang korang kena fokuskan terlebih dahulu. And sudah tentunya aku akan addresskan dia punya camera control dekat sini. Macam aku cakap sebelum ni, dia punya camera control ni sepatutnya ada dekat version Pro saja, tapi kali ni dia nak orang betul-betul beli juga, upgrade juga dia orang punya iPhone yang lama kepada iPhone yang baru dengan meletakkan that camera control. Tengoklah sampaikan kita lupa yang action button dekat sini actually ada kan dekat dia orang punya iPhone yang baru non Pro. Tapi disebabkan camera control ni, kita lupa dah upgrade dekat dia punya butang dekat bahagian kiri ni. So itulah efek bila Apple sendiri fokus untuk jual ke semua line up dia orang, bila dia orang betul-betul tahu apa pengguna nak. Dia tahu benda tu orang nak, tapi dia macam limitkan lagi. Alright, untuk camera control ni, lepas beberapa minggu guna, aku dah get a hang of it dan tahu macam mana nak guna dan apa yang aku boleh expect bila gunakan feature camera control. Sebagai contohnya untuk dia punya zoom, untuk dia punya tone, untuk dia punya color dan juga another option yang lain. So cara dia mudah je, just tekan sekali untuk korang sebenarnya tengok apa pilihan yang korang ada bila tekan mode tu. Kemudian kalau korang nak tengok menu yang lain, kena double tap. Kemudian tangkap gambar, korang kena tekan kuat-kuat supaya dengar bunyi klik ataupun rasa bunyi klik tu bila korang tekan untuk tangkap gambar. And for the past few days, few weeks yang aku try untuk gunakan, boleh kata camera control ni agak ngeri untuk digunakan sebenarnya. Sebagai contoh, aku sebagai single shooter lah kan, dekat luar nak rakam video creator sebagai contohnya, dan kebanyakan masa kita cuba untuk buat kamera macam ni sebab Apple memang fokuskan kita untuk tangkap gambar ataupun video macam ni tau. Bila aku buat benda tu and pada masa yang sama pegang tak nak bagi telefon ni jatuh, kebanyakan masanya aku tertekan dia punya camera button ni menjadi stop. Masa aku rakam video tu, aku akan cuba pegang telefon ni dengan kuat supaya dia tak jatuh kan. And normal kan, semua orang macam tu, tapi dia ada negative effect yang baru kalau korang nak tahu. Sebagai contohnya, dia punya camera shutter ni aku tersalah tekan, accidentally trigger. Apa maksudnya bila jadi macam tu? Yes, aku punya video tu automatic akan cut off, akan stop. So dekat situ membuatkan aku rasa mulai takut gila nak rakam, nak letak tangan ni dekat atas camera control. So aku letak benda tu ataupun tangan aku macam ni, so tak nak trigger camera control dekat sini. Normal sebenarnya kamera DSLR pun sama juga, tapi dia punya position tu buatkan aku lagi rasa trigger dan juga takut. So apa yang aku buat lepas tu, bila terjadi 2-3 kali tertekan dan video stop,
aku disablekan camera control ni supaya aku dapat rakam dengan lebih selamat dan juga yakin. So tu adalah a negative point untuk aku. Korang sebagai orang yang memang nak fokus terhadap dia punya camera control. And the main highlight bagi aku adalah bukan camera control sebenarnya, tapi lebih kepada dia punya photographic style tu. Dekat situlah korang boleh edit, korang boleh kawal, korang boleh ikut apa yang korang nak bila cuba untuk tangkap gambar. And camera control tu tak dapat nak kawal benda tu. Dia boleh pergi kepada mode tu, tapi dia tak boleh nak kawal. And tak semua perfect lah kan. Sebagai contohnya lah kan, tadi aku dah cakap yang cara Apple promote dia punya iPhone 16 adalah tekan camera shutter ni ataupun tangkap gambar secara landscape kan. Tapi dia punya UI tak adalah fokus terhadap landscape sangat, sebab korang boleh tengok dia punya negative numbers dan juga nama dekat situ. Tak semua UI dia akan pergi ke arah landscape. Dia still lagi menegak. So yang tu aku tak faham kenapa Apple masih lagi tak sort things out. Sebab bagi aku benda tu sangat tak sesuai dan juga sangat pelik untuk Apple yang selalunya fikirkan terhadap benda yang even kecil pun. Dekat sini dia orang memang betul-betul mislook dekat dia punya camera UI in terms of dia punya photographic style tu. Not to bash Apple sebenarnya tentang dia punya photographic style tu. Dan aku sendiri memang suka gunakan bila nak buatkan sesebuah gambar tu nampak lagi unik dan juga tak ikut standard punya gambar, so that aku tak perlu nak edit later on bila nak publish dekat social media. But the thing is, tu adalah highlight, bukan camera control bagi aku. Yang mana ramai orang nak pergi ke arah camera control instead of pergi dekat photographic style. Bagi aku tu adalah fokus yang salah. And mungkin orang cakap, Fazli, yang tu akan lagi cepat kot bila guna camera control. Nak snap kan banyak kali kan, surat tak miss moment. Tak, dia still lag tau. Dia tak selaju macam yang korang sangkakan. Dia ibarat macam korang pakai kamera Leica. Korang fikir betul-betul, aku nak snap ke tak gambar ni, bila korang gunakan camera control. Nampak? Ada beza dekat situ. Even kalau korang nak tangkap gambar lagi laju pun, dekat skrin ni lagi cepat korang tak berbanding dengan camera control. All in all, lepas snap semua gambar, rakam semua video gunakan iPhone 16, boleh katakan ada perubahan yang korang akan notice berbanding dengan tahun yang lepas. Kali ni nampak lagi sharper dan juga processing dia lagi perfect dan juga lagi apa yang aku nak tengok. Sebagai perbandingan lah kan, pixel nampak lagi natural daripada iPhone 16. Faham tak? So dekat situ korang nampak macam mana iPhone 16 ni dah start cater pergi ke arah normal punya mata tau. So dekat situ aku suka dengan apa iPhone pergi sekarang ni. But akan adalah perbezaan yang korang akan dapat notice, that is yang ni tak dapat nak rakam, tangkap video, tangkap gambar in Pro RAW ataupun Pro pun kalau you kan. So pilihan-pilihan macam tu tak ada untuk buat editing sebagai seorang fotografer ataupun editor. And then even though dia promotekan kamera telefon ni boleh zoom kan, 2 kali digital zoom, ibarat macam crop kan, aku cakap it's not better. Sorry Apple, dia tak sebagus macam optical zoom. Tu je. Dia lagi better dekat Pro lah. Tu je lah apa yang aku boleh cakap. And ultra wide dia tak dapat layanan upgrade dia punya sensor kepada 48 megapixel. Yang ni masih lagi 12. So but it's a slightly better daripada yang predecessor ataupun iPhone 15 non-Pro. Alright, you know what? Kita cakap tentang dia punya bateri pula, since ni adalah telefon yang paling kecil Apple produce in terms of dia punya series kali ni kan. So mini dah tak ada, ni je yang ada nak gantikan mini. Dan juga harga yang agak paling murah lah dalam dia orang punya line up. So apa yang aku boleh cakapkan kali ni, dia punya sistem bateri dekat sini tak sama macam Pro version. Korang nampak bila orang buka iPhone 16 Pro, Pro Max, dia akan ada bateri yang berlainan disaluti dengan stainless steel kalau tak silap aku, membuatkan bateri tu lagi dissipate heat even more dan juga tak ada isu macam yang tahun lepas, which is dia akan asingkan dia punya kepanasan tu kepada channel heat dengan lagi better. So itu yang apa Pro dapat selesaikan. Yang ni masih lagi pakai normal punya style of battery packaging yang korang nampak. Capacity dia tak adalah tinggi sangat, tapi penggunaan aku sendiri untuk daily drive
dia boleh tahan sampai malam. Tu apa yang aku suka. Untuk telefon yang kecil macam ni, even dia tak kecil pun sebenarnya, so yeah, kinda like it. But ada benda lah yang aku nak kena stress juga dekat sini. Dia punya battery charging capability tu boleh sampai like 25 kalau tak salah aku, paling max yang aku boleh dapat dekat iPhone ni. And dia punya charging speed pun tak improve sangat kalau kan, still 1 hour and above. So benda tu yelah, iPhone user dah biasa dengan charge lambat. So yeah, you get what you buy lah. Daripada apa yang korang dapat dulu, korang dapat juga sekarang. Apa lagi aku boleh cakap? MagSafe, korang still akan dapat fast charger dekat MagSafe belakang ni. Untuk non-pro, jangan risau, but korang kena pakai yang kabel baru lah. Yang sekarang lama ni dia tak support up to like 25 watt kan. Yang ni obviously takkan support juga kalau pakai plug yang lama ataupun wireless charger yang lama tu. Kita pergi dekat dia punya screen dekat sini. Since korang dah tengok video ni sampai like 10 minit macam tu kan, aku nak komen sikit lah, nak bagi tahu lah dekat korang yang nak cuba beli. Dia masih lagi pakai screen yang sama, brightness yang almost the same. Dia punya bezel, dia punya size still lagi tak ada perubahan yang korang boleh tengok. That's why aku cakap ini adalah iPhone yang paling kecil dalam series dia. Sebab Pro dah pergi sampai 6.3, yang ini 6.1 masih lagi dikekalkan. And bezel pun dia tak ada improve pun kalau ikutkan, walaupun dia dah pun menggunakan OLED punya screen. And then yelah, benda paling obvious dekat sini, dia tak support sampai 120Hz. Aku tak ada personal banter ataupun nak komen banyak pasal benda tu. Kita dah bagi tahu lama dah. 60Hz tu tak ada efek sangat kalau korang like guna macam biasa saja. Tapi kalau korang memang fokus terhadap dia punya ni, memang akan nampak dengan obvious dan juga tak smooth macam yang kita dapat dekat version yang Pro. The only reason yang aku rasa orang tak akan beli telefon ni adalah dia punya screen. Bukan dia punya kamera, bukan dia punya bateri, bukan dia punya prosesor. Tak. Dia adalah disebabkan screen. Percaya cakap aku apa? Bila kau letak screen ni 120Hz, orang dah tak beli dah version Pro. Percaya cakap aku. Orang akan pergi dekat non-Pro je kalau korang nak tahu kan. Sebab tu je yang orang tergila-gilakan sangat daripada dulu. Tapi itulah, kebanyakan features kamera pun kalau kan penting juga. Tapi benda yang korang takkan nampak unik dekat sebuah iPhone 16 adalah dia punya screen itu sahaja. Lain dah kira okey sangat-sangat dan juga sempurna. Bayangkan telefon yang harga RM1,000 sekarang, tak ada satu pun yang aku sentuh sekarang ni pakai 60Hz. Nampak? Tengok, feel the room macam mana? Apple still lagi pakai 60Hz. So bagi aku it's a no-brainer lah untuk Apple upgrade next year kepada 120Hz. Mungkin korang patut tunggu lagi kot untuk dapatkan yang terbaik untuk version non-Pro. Lepas tu, ada bug ke dalam iPhone 16 ni Fazli? Aku akan cakap yes, ada. Apa tu? Sebagai contoh lah kan, korang guna app Facebook ke Twitter ke kan, akan ada bug yang mana korang akan nampak ada freeze lah dekat situ. Benda tu bagi aku tak bagi major problem sangat, sebab korang like literally boleh refresh balik je apps tu, ataupun korang just tunggu lama sikit, ataupun 2, 3, 5 saat macam tu, dia akan back to normal balik. Lepas tu dia bukan efek dekat third party app saja, dia juga efek dekat dia punya kamera tak. Aku ingat lagi, aku cuba untuk betulkan aku punya lengan kan. So aku pegang phone macam ni dan juga tengah betulkan aku punya lengan kan. Lepas tu kamera ni dia bertukar kepada makro. So bila bertukar kepada makro tu, dia freeze sekejap. So sekejap situ agak kelakar lah, tapi sekejap je, dia tak lama pun. Dan kalau sekarang pun macam dah like tak ada dah benda tu. So yeah, tak ada bug yang aku boleh reportkan dekat korang yang perlu korang risau. Sebab benda tu bagi aku normal je untuk diorang update the next version ataupun the next iOS 18.1.2. Lebih kurang macam tu lah. Alright, so apa pendapat aku? Patut beli ke iPhone 16 non-Pro ataupun 16 non-Pro Plus? Aku cakap go with it, since kita dapat fokus attention daripada Apple untuk masukkan beberapa perkara yang diorang patut letak daripada dulu lagi dah. Sekarang kita nampak yang Apple betul-betul rasa nak jual diorang punya non-Pro punya iPhone. Kalau kayak dulu diorang abandon betul-betul sampai rasakan tak berbaloi. Even aku kutuk betul-betul Apple sebab apa diorang abandon sebuah iPhone 15 non-Pro, membuatkan orang rasa tak berbaloi nak upgrade. Kali ni aku akan cakap it's quite berbaloi untuk korang upgrade daripada iPhone 15, especially yang tu pun dah di-abandon masa dia mula-mula sekali
dilancarkan. But ada big but dekat sini. Tapi dekat sini, apa tu? Next year iPhone 17 dia akan support 120Hz. So adakah korang kisah enough untuk upgrade ataupun langsung tak kisah and terus beli iPhone 16 je? Korang sendiri boleh decide. Cuma itulah, kebanyakan orang lepas ni akan fokuskan AI tau. So yang ni pun dah ada AI. Itu adalah pilihan di tangan korang sendiri. Bagi aku personally, daripada iPhone 15 punya user, aku akan cakap berbaloi untuk upgrade instead of korang stay dekat iPhone 15. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, show some keep smiling. I'll see you guys on my next video. Bye. Oh ya, lupa aku cakap, dia pecah yang belakang. Yang tu aku dah fix. Sekarang aku takut nak pakai telefon ni naked. Aku sentiasa pakai case every time aku keluar bila guna telefon ni, so that tak ada masalah lain. Kalau korang berminat tengok video tu macam mana telefon ni boleh pecah, korang boleh tengok dekat link dekat description. Bye. Bye.